Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam hormat dari Borneo, Sabah, Malaysia. Hari ini penggambaran kita secara langsung daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi apa yang kita mau cerita pada hari ini ialah berkenaan dengan satu kereta Avanza di part 1. Kita ceritakan bagaimana rantai itu boleh putus. Jadi apapun sebelum terlambat kita apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah merahmati pekerjaan kita. Dan alhamdulillah puasa hari ini masuk yang ke-27. 27 kah? Ke-27 kalau tidak salah saya, 27 Ramadan. Dan kemarin kita ada buat penggambaran Avanza ini putus timing chain, dan hari ini alhamdulillah 1000 dalam satu timing chain putus, tapi alhamdulillah piston dengan valve itu tidak bengkok dan masih boleh pakai ya. Dan kita sudah test compression, dan kereta ini betulkah boleh hidup ataupun tidak kita dah pasang. Dan mungkin ada yang terlepas pandang part 1. Isu kereta ini sebenarnya adalah timing chain putus. Timing chain putus. Ini timing chain dia putus ya. Dia duduk timing chain tu duduk di dalam sinilah bagian terlepas part 1. Ya, timing chain tu dia duduk dalam enjin ni. Di dalam ni enjin ada ada timing chain. Biasa kita dengar timing belt, timing chain, timing gear. Macam band ada timing gear, Avanza timing chain, Saga FLX timing belt, Kancil timing belt. Macam itulah. Ada Avanza Mybi sama timing chain, iaitu enjin K3. Dan hari ini punya penggambaran adalah Avanza macam generasi keberapa ni? Generasi ketiga, iaitu F56. F65 ni model dia. Kameraman maju sini. F65. Okey. Ni F65 ya. F65. Model Avanza ni agak cerewet, dan kalau isunya rosak agak sukar untuk dicari untuk model yang ini. Dan apa yang kita mau bahas di sini, betulkah setelah putus timing chain ada tak harapan kereta ini hidup balik? Dan kita buat test compression, dan alhamdulillah ketika dia lose compression, customer ni mungkin tidak dia start lagi, dan kita masih boleh pakai ini enjin walaupun dalam keadaan putus. Dan faktor-faktor putus ni kita sudah bahas di bab part 1. Jadi kita sekarang sudah pasang, radiator sudah pasang, semua timing kabel, valve kabel, timing chain kabel, belting sudah pasang semua. So betulkah kereta ini boleh hidup dengan normal dan dia senyap? Dan isu yang kedua, kereta ini ketika dihantar sebelum putus dia keluar bling-bling ni. Dan sensor di sini dia keluar bling-bling. Kameraman boleh nampak sini, dia bling-bling di sini. Keluar itu logo enjin. Coba kameraman sini tengok ya. Ini cek satu enjin, logo enjin ni ketika dia hidup dia berkelip-kelip ni. Dan relaynya ada dulu dalam, kecil saya relaynya. Saya tak dapat share. Dan cek enjin ni pula dia tidak akan keluar sekiranya ceri Aladin itu tidak bersambung wayarnya. Kena ingat tu untuk model ini saja, F65, atau model lain. Untuk model yang ini sekiranya cek enjin ni tidak akan keluar kalau switch pressure dia dia tidak bersambung. Saya buktikan kita pergi depan, kita akan cabut tu pressure switch, oil pressure, cek enjin tidak keluar. Untuk model Mybi, Avanza lama, kalau kau cek tarik dia punya oil pressure sensor, dia tiada kaitan dengan cek enjin. Untuk kereta model ini, kalau kita cabut sensor di sini, dia tidak akan keluar cek enjin. Pada mulanya saya heran di kereta, kenapa cek enjin tidak keluar tapi still boleh start. Ini untuk model ini. Coba kita tengok, saya akan cabut cabut dari sini kameraman. Ini benda ni di sini. Kalau kita cabut untuk model ini, tak tahulah Avanza lain, tapi Avanza model F65 ni memang pelik lah. Dia punya ECU pun susah mau cari. Itu hari dia mungkin pernah rosak dari satu kereta begini lebih kurang. Kena cari, kena repair sahaja boleh. Dia punya part pun susah mau cari. Jadi sekarang kita buktikan cara wiringnya pun agak berbeza. Apabila kita cabut oil pressure, dia tidak akan keluar itu cek enjin di sana. Ketika off engine lah, kita cabut. Ini kameraman boleh nampak tangan saya ni. Nih, ini oil pressure ni, ni tangan putih ni. Ni saya cabut wire ni, saya cabut. Okey, ini kita sliding saja. Ni kita cabut. Ini oil pressure namanya ni. Wire ni nampak. Sekejap saya ambil besi kalau anda boleh nampak. Sekejap. Okey. Jadi kita nampak di sini. Ini memang pelik lah. First time saya jumpa kereta oil pressure switch kita cabut.
cek enjin pun ikut tidak menyala. Jadi apa boleh buatlah enjinnya buat macam tu kan. Okey, ini ya. Ini kita cek, ini wire oil pressure kita cabut. Ya. Sekarang ini. Ini oil pressure ni. Jadi kalau jangan heran kalau cek enjin tak keluar, pastikan oil pressure punya wire ni cabut dulu. Sebelum kita bahas enjin boleh start ke tidak, kita buat dulu selingan. Sebab alang-alang kereta ni sudah di sini kita baiki. Jadi mana tahu ada yang tertanya-tanya kenapa cek enjin tak keluar, adakah mentol yang rosak, adakah memang isu yang rosak. Jangan salah faham. Cik tengok sekarang tengok tak keluar. Cek enjin tak keluar dengan ceri Aladin. Apabila saya sambung, kameramen sini stay saya sambung. Bila saya sambung, cek enjin akan keluar. Jadi ada dua info kita belajar hari ini, yaitu adakah lepas putus timing chain kereta ini bernasib baik, boleh tidak bengkok juga bal dia, dan boleh hidup ke tidak kereta ini selepas kita ganti timing chain saja, tidak perlu overhaul lagi. Okey, nampak ya? Keluar betul lah kameramen, nampak ya? Setelah kita sambung balik. So tetapi jangan heran bila isunya yang kereta ini bila kita start begini. Sekarang kita sudah okey, kereta start, okey. Sekarang timing chain sudah sambung, cek enjin pun keluar. Tapi pada mulanya dia antar ni, dia cakap lah, dia pandai bling-bling ni, pandai bling-bling, pandai datang, pandai tidak. Tetapi untuk pengetahuan untuk F65, walaupun dia tidak keluar cek enjin, kalau terlepas saja wire ceri Aladin, bolehkah start ataupun tidak? Kalau kereta Avanza, apa saja kereta setakat ini, maybe Toyota ke apa, kalau cek enjin tak keluar, janganlah kita start dengan anggapan mentol tak putus lah. Sekarang ini, walaupun cek enjin tak keluar, tapi kereta ini still boleh start. Sekarang saya cabut sampai hilang, kameramen tengok, saya cabut balik. Kereta boleh hidup, ikan tidak ini kereta. Untuk model F65 saja, model yang pelik sikit dia punya isu. Okey, kita cabut. Okey. Kalau ikut logik, mana-mana kereta Wiraka, kereta Wiraka, kereta Wajaka, kereta lama ke janji fuel injection, kalau tak keluar ini cek enjin, kau tak boleh start tau. Tapi untuk kereta F65, walaupun dia tidak keluar cek enjin, dia boleh start lagi. Tidak tengok. Coba kameramen kita tengok. Tengok RPM. Tuh, boleh hidup. Boleh hidup Tengok, boleh hidup. Okey, tuh. Cek enjin dah ada, saya matikan balik, saya matikan Okey, cek enjin dah keluar kan? Cek enjin dah keluar. Kalau ikut prinsip asas kereta fuel injection, kalau cek enjin dah keluar, kau tidak boleh start. Tapi kereta untuk F65 boleh start. Ini selingan saja. Okey, so kita akan pasang balik pressure ni. Dan poin utama kita buat penggambaran part 2 ni adalah timing chain putus. Dan kita buat test compression. Bolehkah kereta ni hidup balik? Kita dah start tadi, okey tu, hidup boleh tu. Tapi kita apalah, kita buat penggambaran ni alang-alang satu kali jalan. Sebab kita cek masa mula datang, kita kenapa cek enjin tak keluar? Rupanya terlepas itu wayarnya. Dan kenapa dia sudah sambung wayar masih bling-bling? Dan ketika dia bling-bling, enjin start hidup cuma dia kasar. Contohnya, itulah yang jadi aduan kepada kita. Jadi sekarang ini kita sudah sambung, timing chain ini kita dah ganti. Ini dia punya timing chain yang putus. Okey. Kita sudah start dan kita kameramen boleh tengok sini, saya tengok start one kick ke tidak. Alhamdulillah tadi kita sudah start, tapi itu untuk isu lain kita gambar 2 dalam 1 lah. Alang-alang kita sudah berada di sini. Okey, sekarang sini kita start, tengok belting. Okey. Tengok belting hidup Tuh kameramen tengok belting dia jalan Tuh. Enjin jalan senyap. Dengar enjin senyap ke tidak? Jadi senyap lah ya. Jadi kita akan onkan aircon, enjin steady ke tidak? Jaga mikrofon kena, okey. Kita tengok on lampu, on aircon. Okey. Alright, enjin, kipas jalan. Okey. Sekarang kita akan keluar buat penggambaran. Ya, betulkah ni kereta okey tidak okey? Kita akan buat penggambaran ke jalan raya. Kita tengok temperature okey ke tidak. Sekarang kita hidup aircon. Kita akan jalan keluar. Okey, kameramen boleh di dalam. Kita akan buat penggambaran di jalan raya. Mana tahu ada orang cakap dia hidup okey lah, tidak hidup belum tahu lagi kalau jalan di jalan raya kan. Jadi sekarang kita cubalah ya. Kita cuba untuk tes dia di jalan raya dengan kameramen ikut sekali. Ya. Oke, sekarang ini kita tengah on aircon. Alhamdulillah aircon pun kita buat.
Ni aircon tengah sejuk. Suhu di luar 30, sekarang dah mencecah tu lah. Jadi kita akan jalan. Okey, kita sekarang jalan, kita tengok. Ya, kita akan keluar. Kita akan keluar tengok, kita jalan. Ya. Kita jalan sini, kita tengok. Okey, kalau boleh flash kasih matilah sebab silau mata saya. Ya. Okey, lampu kita kasih mati untuk kereta ni. Tadi kita uji saja. Aircon, kita tengok aircon dia. Alright. Kita test. Ini case putus timing chain, enjin masih boleh pakai. Ini satu case yang 1000 dalam satu. Kira nafsis yang bagus lah. Tapi maksudnya di sini kalau nak yang macam tu, pastikan ketika kita lose compression janganlah di start lagi. Ini kira satu tindakan yang bijak. Dah tak hidup, jangan lagi start. Okey, sekarang kita jalan dan aircon sudah mencecah dekat 5. So kita akan berjalan, kita akan tengok adakah enjinnya okey. RPM tengok. Kameraman boleh tengok RPM kita jalan. Kita tengok pelan-pelan sebab kereta sekarang dekat hari raya ni jam. So kita tidak dapat uji di jalan besar yang betul-betul jalan besar. Kita akan uji di kawasan yang lapang sikit. Sekarang alhamdulillah RPM kita sudah jalan bawa ni kereta. Cek enjin pun tiada keluar. Ya, tiada apa-apa yang keluar lah. Maknanya normal semuanya. Cuma yang peliknya ni kereta engineernya betul-betul pelik lah. Ya, oil pressure switch pun dicabut, cek enjin tak keluar tu lampu. Saya pun tidak faham kenapa dia buat begitu. Kita ikut sajalah, mana yang tercabut tu kita sambung balik sajalah. Mana yang beling-beling tu kita kena faham di situ. So sekarang kita ada menuju keluar dan aircon pun makin lama makin sejuk. Kita tengok suhu dia dekat 5 saya rasa. Dan sekarang kita cuba akan rest. Sekarang ni gear 3. Sekarang gear 3. Alright, kita akan lajak dia. Lajak maksudnya sekarang ini kita akan berhenti dahulu. Kita tekan emergency. Kita akan try pick up dia macam mana. Ini kereta Avanza 1.3 ya. Setelah general overhaul. Tapi kita tidak general overhaul yang keduanya. Sebab orang ini sudah dipahamkan sudah general overhaul dan cuma dia lose compression. Dan kita take timing chain putus. Dan kita cuba berdoa supaya tidak lagi terlanggar tebal. Dan kita test compression. Kita pusing satu round. Tidak ada juga yang sangkut. Jadi kita test compression lagi untuk ujian kedua. Alhamdulillah. Tidak juga compression tetap 11 ke atas. Jadi kita tidak perlu lagi overhaul lagi satu kali lah. Kalau ikut logik betul-betul patutnya melanggar ni valve dengan piston bengkok tu. Jadi alhamdulillah kita tengok, kita try jalan gear 1. Tengok kameraman gear 1. Kita akan laju ya. Kita akan trace. Okey, kita akan rest tapi tidak boleh terlalu paksa sebab dia baru general dipahamkan. So yang penting sekarang temperature tidak naik dan kita akan laju. Ini sekarang baru lari 70 kan 80 sekarang. Kita lari 80 dan kita masuk ke sebelah jalan nanti. Kita akan cuba capai 100. Adakah dia memberi masalah? Kita cuba dulu. InsyaAllah arah-arah okey semuanya. Kita tekan emergency supaya orang tahu ni kita tengah test kereta ni. Mudah-mudahan. So sekarang ni kita cuba dulu. Mudah-mudahan okey lah. Sekarang ni kita tarik sebab kereta ni 1.3 Avanza agak berat dia jalan. Okey, sekarang gear 3 kita masuk. Kita try, mudah-mudahan insya-Allah okey jugalah. Sekarang ni 80. Kita akan masuk try 80 90 sampai roundabout 90. Tidak dapat juga ni 90 saja. Dapat sudah kita roundabout. Tumban-tumban kita di dalam. Jadi tak payah laju betul lah. 90 kira macam boleh lah. Okey. Jadi apa yang penting dalam kereta ni ialah ketika kereta itu sudah lose compression, kalau boleh jangan di start lagi. Takut dia memberi efek yang lagi besar. Terus towing pergi bengkel. Jadi alhamdulillah kereta ini terselamat 1000 dalam satu case. Timing chain putus tapi enjin tidak bengkok dia punya valve dengan piston di dalam ataupun ada konrod yang patah. Jadi mungkin itu nasib tidak selalu menyertai kita, tapi kita berhati-hatilah. Cuma apa yang penting ialah memang berlaku kesilapan dari segi pomen. Kita juga manusia biasa, pandai tersilap ya, pandai terlepas pandang. Jadi
itu biasa itu minyak corong minyak itu tidak masuk pergi rantai. Jadi apa yang penting kita bukan cari kesalahan siapa. Yang penting sekarang ini kita mau selesaikan masalah dia dan dia dapat menjimatkan kau, sebab kita tidak perlu lagi overhaul, cuma kita perlu ganti timing chain sahaja, one set lah. Dan kita sudah tes dan sudah kita ganti. Alhamdulillah kereta ni dapat berjalan dengan alhamdulillah dengan normal lah. Tidak perlu kita overhaul. Walaupun dari segi logik perlu overhaul, tidak perlu tanya. Selalunya case begini memang overhaul lah, sebab melanggar tu piston, sebab timing chain putus. So itu saja, kita mau sampai sudah di workshop. Jadi insyaallah kepada subscriber lama saya terima kasih kerana sentiasa mengikuti saya, dan kepada subscriber baru yang baru nampak saya terima kasih. Sekiranya rasa info ini baik dan memberi manfaat, ya bolehlah kasih istilahnya kasih subscribe, like ataupun share lah, ya. Jadi cuma untuk model F65, siapa pengguna Avanza 3 generation, 3rd generation ni paham sistem dia agak berbeza, dia punya isu di mana check engine dia bergantung kepada oil pressure. Kena sambung dulu oil pressure, barulah sensor lampu akan keluar. Kemudian kalau sudah sambung itu ada sensor-sensor lain terkeluar, dia akan keluar juga lah. Tapi langkah awalan dia pressure switch tu, pressure oil sensor tadi tu yang cari Aladin tu pasti sambung dulu. Kalau tidak, lampu total tidak akan keluar, lampu check engine tu. Ya, sekali lagi saya bahas ini, coba kameramen saya matikan dulu sekejap. Ini maksud saya ya. Ini oke, saya matikan lampu yang ini, check engine ni. Dia nak keluar ni dulu, first dia punya langkah, dia mesti keluar cek Aladin dulu. Kalau tidak keluar cek Aladin, ini tidak akan keluar. Maksudnya sekarang cari Aladin punya sensor tu, dia akan pergi ECU baca ada minyak, barulah dia hantar lampu signal untuk keluar check engine. Tapi bukan mana-mana bila check engine keluar dia tidak akan keluar. Dia akan keluar, cuma asas pada check engine keluar tu dulu, dia mesti cari Aladin bersambung dulu. Maksudnya cari Aladin sambung pergi ECU. Tidak pernah kita jumpa model, tak tahulah kereta lain yang saya pernah jumpa lagi. Tapi untuk kereta Avanza, Myvi lama atau Myvi yang lagi best, belum lagi pernah saya overhaul lah. Dan kalau ada saya overhaul itu hari hanya top saja. Dia punya case, bila oil pressure tercabut, dia tidak kaitan dengan lampu engine, check engine menyala. Tapi untuk case ini unik, saya pun terkejut. Untuk F65 oil pressure switch tu berkait rapat dengan ECU direct. Bila tidak bersambung, check engine tidak akan keluar. Kau sambung dulu, dia okey, barulah cek engine lain yang akan keluar, macam sensor-sensor lain macam TPS, I80 sensor, ECT sensor baru ikut semua, MFP sensor semua ikut. Tapi syarat awalan lampu kena keluar itu dulu cari Aladin. Jadi kepada pengguna-pengguna, mungkin pemain-pemain luar, bukan saya pandai, mungkin ini sedikit info lah, ya. Mungkin ada tertanya-tanya kenapa cek engine tak keluar. Mungkin customer tanya fuse semua okey, wiring semua okey, cuba cek bagian oil pressure switch dulu. Oil pressure itu untuk menentukan minyak adakah dulu. Jadi ini kira canggih jugalah. Cuma menghairankan, walaupun tak keluar cek engine, kereta ni still boleh start. Itu saja keunikan dia. Dia menyalahi prinsip engineering sebenarnya. Cek engine kena keluar baru boleh start. Sekarang cek engine tak keluar pun dia boleh start. Jadi kita agak pelik lah untuk kereta ini. Dan ECU-nya ini memang agak sukar dijumpa. Dia kena balik ke Indonesia dulu. Pernah kita dipahamkan ECU-nya kena repair ataupun beli second dari Indonesia. Dia tiada jual hubcap untuk model yang ini, yang saya dipahamkan lah untuk F65. ECU-nya agak pelik sikit. Okey, itu sahaja perkongsian pada hari ini. Timing chain putus dan perkongsian sedikit tentang lampu ceri Aladin tu tidak berkait rapat dengan ECU secara langsung. Jadi kalau sekiranya lampu itu tidak keluar, cuba cek dulu itu pressure oil switch tu. Okey, itu saya. Sekiranya info ni bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share. Sekiranya anda juga mau komen, mungkin juga anda pengguna Avanza tapi bukan model ini, mungkin model lain, mungkin juga menghadapi masalah yang sama. Kalau sekiranya loose compression, jangan dipaksa. Biarlah dia itu terus tarik pergi bengkel, jangan lagi di crank nanti bertambah bengkok lah itu bal dengan ni. Jadi kalau sudah loose compression tu jangan dipaksa lagi, biarlah dia di situ, terus tarik pergi bengkel untuk cek apa dia punya problem. Okey, itu saja. Salam Ramadan dan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Assalamualaikum.